Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anda sedang menyaksikan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, perbincangan akhlak dengan topik ekstremis agama. Dan anda juga boleh menonton siaran secara HD di www.tonton.com.my. Sedang pendengar penonton yang dirahmati Allah sekalian, golongan ekstremis ataupun radikal ini merupakan golongan yang menjadi ancaman besar kepada umat Islam khususnya. Dengan munculnya golongan dan pemahaman ini boleh menimbulkan salah faham di kalangan masyarakat bukan Islam dan seterusnya menjauhkan mereka dari agama. Maka disebabkan itulah pada pagi yang indah dan barakah ini kita nak bicarakan secara jelas dan tuntas apakah itu ekstremis dalam agama. Apakah kesannya? Bagaimanakah cara untuk kita menjauhkan daripada terlibat dengan pemahaman yang ekstremis ini? Semua itu akan kita bincangkan bersama dengan jemputan kita. Siapa lagi kalau bukan Al-Fadhil Ustaz Dr. Al-Fadhil Ustaz Muhammad Firdaus Subhi. Assalamualaikum Ustaz, apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lama tak bersama dengan Ustaz. Subhanallah. Sihat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz yang sudi bersama dengan kita pagi ini. Baik Ustaz, kita nak bicara tentang ekstremis agama. Jadi sebagai mukaddimah untuk topik pada pagi ini, dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, thumma amma ba'd. Terima kasih Da'i Hakim. Sama-sama. Seluruh para penonton, muslimin muslimat dan kru-kru Tanyalah Ustaz pada pagi ini. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama-sama di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Yang mudah-mudahan perbincangan kita pada pagi ini akan memberikan manfaat bersama insya-Allah. Topik yang kita nak bicarakan, para penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah, ekstremis agama. Subhanallah. Di dalam Al-Quranul Karim, antaranya Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surah Al-Baqarah ayat 143, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, ila akhiril ayah. Shadaqallahul azim. Dan begitu juga disebut oleh Allah di dalam surah Al-Anbiya ayat 107, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Kedua-dua ayat ini memberikan suatu perbincangan dan makna apakah sebenarnya agama yang dibawa di dalam Islam itu sendiri. Jadi jelas sekali daripada ayat surah Al-Baqarah ayat 143, Allah menyatakan, dan begitulah kami telah menjadikan kamu semua wahai umat Islam, umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ummatan wasata, iaitulah umat yang pertengahan. Apa yang dimaksudkan umat yang pertengahan? Umat yang hidup sentiasa melaksanakan kerja dan tugasannya tidak terlalu dalam keadaan ekstrim ataupun melampau. Disebut kalau di kalangan orang-orang Arab ini disebut dengan nama tatarruf. Ya, maknanya terlalu melampau dan ekstrim dalam melaksanakan kehidupan kita di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Tapi sebaliknya Islam mengajar kepada kita tentang soal kesederhanaan dalam kita melaksanakan kehidupan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ada limitasinya secara khusus, dan begitu juga hubungan kita dengan manusia juga ada limitasinya. Ada batas-batasnya yang telah pun ditetapkan di dalam Islam. Yang penting Islam itu yang dimaksudkan dengan Islam itu sendiri memberikan arti salam, kesejahteraan, keamanan, kebahagiaan. Begitulah sebenarnya agama yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa dia? Litakunu syuhada'a 'alaikum. Nanti pada hari kiamat umat Islam itu akan menjadi saksi yang membuktikan tentang apa yang telah diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilaksanakan dalam kehidupan, dan mereka akan menyaksikan kepada umat-umat yang lain, serta amalan-amalan mereka ini juga akan disaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Maka justru daripada itu, bila kita berbicara tentang soal ekstrim, satu perkara yang perlu untuk kita perhatikan, apakah Islam itu membawa kepada keganasan.
Ini satu perkara yang perlu untuk kita perhatikan dan lihat. Betul. Sedangkan di dalam Al-Quran penuh dengan pelbagai bentuk kebaikan-kebaikan. Surah Al-Anbiya ayat 107 sendiri Allah menyatakan secara jelas sebab perutusan baginda sallallahu alaihi wasallam di muka bumi ini, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidak kami utuskan kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan untuk memberikan kasih sayang, rahmat kepada seluruh alam. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk menyelamatkan ummah. Betul. Yang pertama selamat di dunia dan yang kedua selamat di hari akhirat. Selamat di dunia ada peraturan-peraturan yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala dan itulah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara selamat di hari akhirat, Rasulullah telah pun menyampaikan tentang apakah habuan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di saat ketika mereka bersungguh-sungguh melaksanakan ajaran Islam dalam kehidupannya di dunia. Jadi mungkin itu mukaddimah perbincangan kita pada pagi ini, insya-Allah. Baik, jadi agama datang untuk sejahtera dunia, untuk sejahtera akhirat. Maka perlu seimbang antara hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan baik dengan Allah dan hubungan baik sesama manusia. Baik, kita nak terus meraihkan soalan pertama pagi ini dari sahabat kita Jura Azlin Sufyan. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan semua. Waalaikumsalam. Ada dua soalan. Yang pertama, apakah yang dimaksudkan ekstremis agama? Apakah faktor-faktor kesannya dan cara menanganinya? Yang kedua, adakah sikap yang resis itu juga turut menyumbang kepada ekstremis ini? Mohon pencerahan. Terima kasih. Hashtag biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Jura Azlin atas soalan. Baik, terima kasih kepada saudari ataupun Puan Jura Azlin atas soalan yang dikemukakan. Pertama, apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan ekstrim itu ataupun ekstremis itu? Ekstremis ini artinya melampau sehingga kita melakukan satu perkara itu sama ada dari sudut amal ibadah itu sendiri melampau juga tidak diizinkan di dalam kehidupan sebagai seorang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, ataupun pada saat yang serupa mereka juga mencuaikan akan agama Islam sehingga tidak dilaksanakan, itu juga melampau di dalam agama. Itu yang dimaksudkan dengan erti melampaunya kita pada agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, pertamanya bila sebut sahaja melampau dalam beragama, keterlaluan kita dalam menanggapi faham agama Islam itu sendiri, itu ada dibicarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika ada 3 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kerjanya pergi ke rumah azwajin Nabi. Artinya pergi ke rumah isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummahatul mukminin. Tujuannya pun nak tanya bagaimana amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap daripada pasangan isteri baginda sallallahu alaihi wasallam memberitahu Rasulullah melakukan hal demikian. Ibadah Rasulullah cukup banyak, Rasulullah berpuasa dan sebagainya. Akhirnya seorang daripada mereka kata, aku berjanji dan bersumpah dengan nama Allah, la atazawwajun nisa, aku tidak akan berkahwin dengan mana-mana wanita, kerana andaiannya ketika itu kalau dia berkahwin mengganggu ibadahnya seperti mana ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bila berlaku kepada seorang sahabat, dia kata oleh kerana Rasulullah ni banyak berpuasa, aku akan berpuasa dan aku tidak akan berbuka selama-lamanya. Dan seorang lagi bila ditanya, aku akan berqiyamul lail dan aku tidak akan tidur. Ketiga-tiga perkara itu dibawakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu Rasulullah mengatakan, demi Allah, aku ini adalah merupakan orang yang paling takut dengan Allah. Inilah ahsyakum lillah. Aku adalah merupakan orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan aku adalah orang yang paling bertakwa. Tapi saat yang serupa aku tetap tidur dan aku berqiyamul lail. Aku bernikah dan kemudian pada saat yang serupa ada kalanya aku berpuasa dan aku berbuka. Faman raghiba an sunnati falaisa minni, barang siapa yang membenci akan sunnahku maka dia bukan terdiri daripada kalangan aku. Itu disebut dan diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melampau dalam soal beragama itu juga dilarang, tetapi Islam mengajar kepada kita laksanakan tuntutan Islam itu mengikut kepada kemampuan yang ada pada diri kita. Yang pastinya wajib, yang namanya fardhu ain itu perlu dilaksanakan dan wajib untuk dilaksanakan. Sementara amalan-amalan sunat dilaksanakan mengikut sekadar kemampuan yang ada pada diri kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan kepada seseorang melainkan sekadar kemampuan yang ada pada dirinya. Kemudian perkara yang kedua, apakah sebab faktor yang menyebabkan berlakunya ekstrim ataupun ekstremis ini? Kenapa boleh berlakunya melampau di dalam beragama? Yang pertama, kerana kedangkalan dari sudut ilmu.
Allah. Maksudnya ada kejahilan dari dalam dirinya, dan itulah yang disebut oleh para ulama, dia kata apa, annasu a'da'u ma jahilu. Manusia itu dia adalah merupakan musuh terhadap apa yang dia tak tahu. Benda yang tidak tahu akhirnya akan menjadi musuh dalam kehidupannya. Betul. Disebabkan kerana kecetikan ilmu tersebut, maka akhirnya menyebabkan ia salah faham terhadap agama itu sendiri. Dan salah satunya juga antara punca yang lain itu adalah disebabkan kerana tersalah pilih rakan dan juga teman dalam kehidupan. Allah. Apakah ia merupakan satu faktor yang penting dalam memilih kawan? Iya. Dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah bersabda, al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhaliluh. Jadi Rasulullah mengatakan seseorang itu dia berada pada agama temannya. Maka perhatikan siapakah teman dan rakan yang sentiasa didampingi dalam kehidupannya ketika itu. Kalau temannya adalah terdiri daripada kalangan orang-orang yang jahat, maka dia juga tidak mustahil untuk jatuh kepada tempat yang membawa kepada maksiat dan dosa pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau temannya itu daripada kalangan orang-orang yang berilmu, tuan guru yang ada bersama dengannya, kitaran dalam kehidupannya itu akan diatur dan disusun mengikut kepada ilmu yang telah pun disampaikan oleh tuan-tuan guru ataupun para ilmuwan yang duduk bersama-sama dengannya, sehingga menyebabkan perjalanan hidupnya itu tersusun dan juga teratur. Jadi itu di antara faktor yang boleh menimbulkan dan menyebabkan berlakunya ekstrim di dalam agama itu sendiri. Saya kira kita akan sambung sebentar lagi sedikit daripada beberapa persoalan. Kita nak rehat seketika, teruskan bersama dengan kami selepas ini pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dari kecil menanam sawi, saat besar menjadi makanan. Sejak kecil rajin mengaji, makin teguh dalam beriman. Terima kasih kepada sedang pendengar penonton yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita masih lagi membincangkan topik berkaitan ekstremis agama. Tadi kita dah bincangkan apakah itu ekstremis agama, apakah faktor-faktornya, antaranya kerana kejahilan. Kita nak teruskan dengan soalan berkaitan kesan kepada ekstremis agama, Ustaz. Baik, silakan. Persoalan berkaitan dengan persoalan yang dikemukakan oleh saudari Jura tadi, antaranya apakah kesan timbul daripada ekstrim terhadap agama itu sendiri. Yang pertama, kesannya sudah tentu dia akan memberikan kesan kepada seluruh masyarakat. Masyarakat akan memandang bahawa Islam ni adalah merupakan agama yang melampau. Betul. Dalam kehidupan. Pertama, melampau terhadap agamanya ketika itu, sehingga hubungannya dengan manusia itu diabaikan, sehingga tidak ada lagi ikatan, seakan-akan hubungan hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala, semata-mata dengan cerita 3 orang tadi. Dan begitu juga pada saat yang serupa, masyarakat non-Muslim, orang-orang bukan Islam, dia akan menilai bahawa Islam ini adalah merupakan agama yang tidak menitik beratkan kehidupan sejagat. Dengan erti kata yang lain, hanya diperuntukkan untuk Allah yang pertama, dan yang kedua, mereka juga melihat bila berlakunya keganasan di dalam agama Islam disebabkan salah faham terhadap masalah dalam memahami Al-Quranul Karim. Sebagai contohnya dalam surah Al-Hajj, yang mana Allah Subhanahu wa taala sebut, uzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa anna Allah ala nasrihim laqadir. Diizinkan kepada kamu itu apabila diperangi, untuk kamu memerangi mereka semula, ya. Jadi daripada ayat itu memberikan isyarat seakan-akan Islam membawa kepada peperangan. Sedangkan ada tujuan dan matlamatnya, insya-Allah mungkin kita akan bicarakan sebentar nanti. Yang penting kerana sebab tersebut itu dia akan memberikan suatu pandangan dan gambaran yang buruk terhadap agama Islam itu sendiri. Dan kemudian yang ketiga, antara lain kesannya, di antaranya juga dia akan memberikan kesan dalam kehidupan berkeluarga itu sendiri. Apabila berat timbangan dalam melaksanakan dan memahami Islam itu, ditumpukan hubungannya dengan Allah, sementara hubungan dengan keluarganya itu juga tidak diabaikan, maka ketika itu juga akan berlaku kepincangan dalam melaksanakan tanggungjawab kehidupan berkeluarga. Sedangkan Rasulullah mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap daripada kamu itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin itu akan disoal terhadap apa yang
apa yang dilaksanakan ataupun apakah tanggungjawab yang dilaksanakan itu. Kemudian yang seterusnya dalam soalan keduanya tadi, iaitulah perkara yang berkaitan tentang resis. Apakah resis itu dianggap sebagai ekstrim dalam agama? Dan ini jelas dalam hadis riwayat daripada Abi Daud, pernah satu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, laisa minna man da'a ila asabiyatin, laisa minna man qatala ala asabiyah, wa laisa minna man mata ala asabiyah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hadis tersebut Rasulullah kata, bukanlah daripada kalangan kami, ya, mereka yang menyeru sesuatu itu atas dasar fanatik, atas dasar asabiyah, atas dasar resis, dan bukanlah daripada kami mereka yang berperang kerana asabiyah, dan mereka yang mati juga di atas dasar asabiyah ataupun disebut dengan istilah sekarang dengan bahasa resis ataupun fanatik. Jadi jelas sekali daripada hadis tersebut itu menunjukkan tanda-tanda kejahilan seseorang yang menunjukkan juga kepada melampaunya seseorang itu terhadap agama Islam itu sendiri. Okey, baik. Jadi kita nak lakukan dalam kehidupan setiap amalan yang kita buat, orang Islam pandang indah dan Muslim pun tertarik kepada agama Islam. Maka jangan kita menjadi golongan yang ekstremis. Kita nak beralih pula ke soalan seterusnya, Mas Ripah Nur Jamain. Assalamualaikum Ustaz, Da'i serta semua kru. Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Siapakah yang digolongkan dalam golongan ekstremis agama? Yang kedua, bagaimanakah golongan ekstremis ini mempengaruhi fikiran ataupun pemahaman masyarakat bukan Islam dan mu'alaf yang baru memeluk agama Islam? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Baik, terima kasih kepada Puan Mas Rifah atas soalan yang dikemukakan. Jadi dalam soalan yang pertama itu, persoalannya siapakah dia orang yang digolongkan dalam ekstremis agama? Satu soalan yang cukup penting yang perlu untuk kita fahami. Saya teringat ada sebuah hadis baginda sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa golongan orang-orang Yahudi itu dia akan berpecah kepada 71 golongan. Kemudian waftaraqatin nasara, sementara orang-orang Nasara itu dia akan berpecah kepada 72 golongan. Waftaraqat ummati ala 73 firqatan. Sementara umatku ini dia akan berpecah kepada 73 golongan. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kulluhum finnar illa wahidatan, setiap satu daripada mereka itu semua masuk dalam neraka melainkan satu. Sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah, ya, siapa mereka wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan, iaitulah orang-orang yang mengikut manhaj aku dan juga manhaj sahabatku, maka itulah merupakan golongan yang akan selamat, firqah najiyah, mereka yang akan terselamat, dan mereka yang disebut sebagai kelompok manusia yang tidak ekstrim dalam melaksanakan agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang ni kita kenal dia dengan gelaran sebagai aliran ahli sunnah wal jamaah, ya, kelompok daripada kalangan ahli sunnah wal jamaah itu sendiri. Baik, jadi soalannya siapa mereka? Mereka yang terkeluar daripada aliran ahli sunnah wal jamaah itu sendirilah yang dikenali sebagai golongan ekstremis agama. Ahli sunnah ni apa dia, Ustaz? Ahli sunnah ni mereka yang mengikut sunnah-sunnah Rasulullah. Begitu lebih mudah kita nak sebut demikian. Dan mereka yang tidak mudah untuk mengkafirkan seseorang itu dengan hanya melihat sedikit ayat suci Al-Quranul Karim dan akhirnya menyebut mereka itu adalah merupakan orang-orang yang kafir tanpa menyelidiki dasar dan juga bukti-bukti yang lebih mendetail seperti mana yang diutarakan oleh para ulama. Jadi itulah dia merupakan kelompok yang dikatakan sebagai kategori ekstremis bila mana mereka tidak mengikut manhaj dan aliran ahli sunnah wal jamaah itu sendiri. Kemudian yang kedua, bagaimana golongan ekstremis ini mempengaruhi fikrah ataupun pemahaman masyarakat bukan Islam? Baik, bagaimana golongan ekstremis ini dia boleh mempengaruhi? Zaman sekarang ni zaman yang canggih. Betul, Ustaz. Ya, orang boleh menggunakan Facebook, orang boleh menggunakan TikTok, orang boleh menggunakan Twitter, dan segala macam pemikiran itu dia boleh masuk ke dalam pemikiran masyarakat kita pada hari ini. Setuju. Sebab itu pernah ada satu pengalaman yang saya lalui satu ketika, ada seorang daripada seorang Islam, dia keluar daripada Islam dan akhirnya dia bertukar menjadi ateis. Saat ketika itu kami buat suatu dialog, jumpa dengannya, bertanya apa masalah yang berlaku. Dia kata Islam ni membawa kepada keganasan. Saya tanya kepadanya ketika itu, daripada mana bukti saudara mengatakan bahawa Islam itu membawa kepada keganasan? Dia kata saya tengok dalam internet.
Ya, apa yang kamu tengok dalam internet? Saya baca tentang ISIS, saya baca tentang teroris, pengganas-pengganas yang ada, dan mereka mengeluarkan semua dalil-dalil daripada Al-Quranul Karim dan juga hadis. Dibaca tentang hal tersebut dan akhirnya dia telah membuat satu ketetapan dan prinsip bahawa Islam ni adalah merupakan agama kepada keganasan. Sikit-sikit bunuh, hukum seseorang itu sebagai seorang yang kafir, sebagai contohnya. Dan dia kata dibuktikan juga dalam kehidupan saya. Apa bukti dalam kehidupan? Mak ayah saya bercerai. Allah. Dan mak ayah saya tidak pernah mengambil kisah pun kasih sayang yang diberikan kepada saya, sehingga akhirnya saya terpaksa bertatih sendiri, saya terpaksa bergerak sendiri, dan akhirnya saya menjadi seperti mana apa yang saya jadi. Alhamdulillah hidup saya baik, kata saya menjadi seorang pensyarah sebagai contohnya. Itu yang disebutkan ketika itu. Dan akhirnya kami cuba untuk memperbetulkan ucapan tersebut, Islam begini dan begini, barulah dia memahami apa itu Islam. Maknanya apa dia? Punca yang menyebabkan mereka ini terkesan dan terpengaruh apabila mereka salah dalam memilih seorang tuan guru dia. Apatah lagi tuan guru itu adalah tuan guru Google. Jadi bila dicari daripada tuan guru yang Google, akhirnya Google lah dirinya. Saya tidak tahu apa maksud Google tersebut, tapi akhirnya dia menjadi sedemikian rupa. Tersilap dalam memilih guru itu juga adalah merupakan salah satu di antara perkara yang menyebabkan mereka itu terpengaruh dengan fahaman seumpama ini. Begitulah juga pada mu'allaf. Mu'allaf baru sahaja nak mengenal Islam, tapi tersilap guru yang menyampaikan ajaran Islam itu. Akhirnya dia bertukar sifatnya ketika itu, sama ada dia akan meneruskan Islam sebagai kehidupan, ataupun mungkin pada saat yang serupa itu dia akan menjadi manusia yang lebih ekstrim lagi dalam memahami agama itu sendiri. Jadi kesilapan dalam mencari guru juga adalah merupakan sebab yang menimbulkan ekstremis dalam agama itu sendiri. Jadi mengaji biar tahu, jangan keliru. Tak nak keliru, tonton Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Baik, kita nak meneruskan soalan pagi ini dari Ruby Abu Bakar Ruby. Ayuh kita lihat soalannya. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Boleh Ustaz ceritakan apakah ciri-ciri golongan ekstremis agama ini dan apakah ia telah wujud pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan bagaimanakah pendekatan terbaik bagi kita hendak menunjukkan kepada orang yang bukan Islam tentang betapa indahnya Islam? Dan apa pendapat Ustaz ketika berlakunya konflik perang di Gaza, Palestin? Ia menjadi titik tolak banyaknya non-Muslim di luar negara yang memeluk agama Islam kerana agama Islam itu bukan agama yang berunsur keganasan. Mohon ulasan dari Ustaz. Hashtag biar tahu, jangan keliru. Saya fikir ada 4 soalan ditanyakan oleh Ruby Abu Bakar Ruby. Tidak mengapa, kita pergi kepada soalan yang pertama, ciri-ciri golongan ekstremis, Ustaz. Baik, terima kasih kepada Puan Ruby Abu Bakar tentang persoalan tersebut. Da'i Hakim kena maklumkan nanti ada soalan-soalan tersebut ya. Banyak sangat soalan tersebut tu. Baik, yang pertamanya, macam mana kita nak mengenali ciri-ciri golongan ekstremis agama ini sendiri? Yang pertama, kalau kita nak mengenali seseorang itu ekstremis agama, pertamanya mudah sungguh mereka ini melatah, dengan maksud mudah sahaja mereka ini mengeluarkan sesuatu hukum. Bila ditanya sahaja apa hukumnya, haram, kafir, ataupun sesuatu perkara yang keluar dalam keadaan segera. Sedangkan Islam mengajar kepada kita supaya kita memeriksa terlebih dahulu. Mudah menyebarkan apapun maklumat yang dapat kepada dirinya disebarkan kepada orang lain tanpa usul periksa. Islam menyebut antaranya dalam surah Al-Hujurat, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Jadi Allah sebut dalam ayat tersebut secara jelas, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu sesuatu keterangan-keterangan, in ja'akum binaba'in, suatu berita datangnya daripada orang yang fasik, mereka yang melakukan dosa, fatabayyanu, tabayyun terlebih dahulu, cek dan juga selidik terlebih dahulu apakah benar ataupun tidak, maka jangan mudah untuk mengeluarkan hukum tersebut. Tengok sahaja orang tersebut tidak menunaikan solat, hukumnya adalah kafir. Kenapa? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan beza di antara seorang yang beriman dengan seorang yang syirik itu adalah tarkus solat, dengan meninggalkan ibadah solat tersebut. Dia kafir, tak tunaikan solat. Sedangkan di situ ada hukum yang diutarakan oleh para ulama. Ada beza di antara mereka yang meninggalkan solat itu dengan sebab tidak mengiktiraf solat sebagai satu kewajipan, dengan beza orang yang menunaikan solat itu dalam keadaan malas. Itu dibicarakan oleh para ulama berkaitan dengan hal tersebut. Baik, itu yang pertama. Dan yang kedua, para hadirin yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah, antaranya juga ciri orang yang ekstrim ini, dia tidak boleh menerima pandangan orang lain. Allah. Dan ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam salasun minal muhlikat.
Di antaranya ada tiga perkara yang boleh membawa kepada kehancuran dalam kehidupan umat Islam itu sendiri secara khusus, yang membawa kepada kehancuran pada mereka. Yang salah satunya daripada tiga perkara tersebut, kita tak akan sebut tiga-tiga itu, salah satunya daripada tiga perkara tersebut itu dinyatakan i'jabul mar'i binafsih, iaitulah rasa kagum seseorang itu terhadap pandangan-pandangan dirinya itu, ataupun apa yang diutarakan, dia rasa dialah yang betul. Allah. Orang lain semuanya adalah salah. Maka itu di antara tanda-tanda seseorang itu sudah pun diresapi dengan faham ekstremis terhadap agama itu sendiri. Dan kemudian yang ketiga antaranya juga adalah merupakan sifat ta'assub. Hanya mereka, golongan kelompok-kelompok mereka sahaja yang boleh diterima pandangan, sementara pandangan-pandangan orang lain tidak boleh diterima. Kalau ketiga-tiga ini ada dalam diri seseorang itu, maka kita perlu berhati-hati, carilah alternatif untuk memperbaiki dan memperbetulkan fahaman tersebut. Okey, kita nak berehat seketika. Sekembalinya nanti kita akan sambung soalan yang ditanyakan. Jumpa selepas ini dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Bagi anda yang mungkin baru bersama dengan kami pagi ini, kita sedang membahaskan topik berkaitan ekstremis agama. Ada soalan yang kedua ditanyakan oleh sahabat kita Ruby Abu Bakar Ruby tadi berkaitan, adakah ekstremis agama ini telah wujud pada zaman Rasulullah SAW? Jom kita dengarkan pencerahannya. Baik, silakan Ustaz. Dalam soalan yang dikemukakan tadi oleh Puan Ruby, apakah di zaman Nabi SAW sudah wujud ekstremis terhadap agama itu sendiri? Jawapannya sudah ada. Cumanya ada Nabi SAW yang memberikan nasihat atas perbuatan tersebut. Yang pertama tadi kisah seperti mana yang saya nyatakan. 3 kelompok sahabat Nabi SAW, mereka cuba untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan melampau. Yang berpuasa selama-lamanya tidak mahu untuk berbuka, yang berkahwin tetapi yang tidak berkahwin dan memang tidak mahu untuk berkahwin selama-lamanya. Dan kemudian yang ketiga, berqiyamil lail tanpa tidur. Rasulullah jawab, siapa yang benci, siapa yang tidak menyukai sunnahku, kerana aku juga tidur dan aku berqiyamil lail. Aku berkahwin, wa tazawwajun nisa, aku berkahwin dan aku juga berpuasa, dan ada kalanya aku uftir, aku berbuka. Barang siapa yang benci terhadap sunnahku, maka mereka bukan daripada kalanganku. Kisah yang kedua iaitulah berlaku kepada seorang sahabat yang bernama Abi Darda radhiyallahu anhu, ataupun Abi Dzar, saya terlupa di antara 2 orang sahabat tadi, di mana beliau adalah merupakan seorang yang kuat beribadah. Masya-Allah. Siangnya berpuasa, malamnya berqiyamil lail. Sehingga menyebabkan isteri beliau, Ummi Darda, Abu Darda dan juga Ummi Darda ketika itu mengadu kepada Salman Al-Farisi tentang sahabatnya, temannya tadi, memberitahu tentang keadaan tersebut, sehingga tanggungjawabnya terhadap isterinya diabaikan. Tidak dilaksanakan tanggungjawab tersebut, dan akhirnya Salman Al-Farisi berkata kepada Abi Darda, boleh tak aku menjadi tetamu dalam rumah kamu? Abi Darda kata, ahlan wa sahlan, silakan jadi tetamu kepadaku, duduklah di rumah tersebut. Pada waktu saat ketika Salman Al-Farisi nak tidur, waktu itu kata Abi Darda, tidurlah kamu seorang, aku nak teruskan. Kata Salman, aku tak akan tidur selagi mana kamu tidak tidur. Esok paginya disediakan makanan, aku tidak makan selagi mana kamu tidak makan ketika itu. Dan setelah berlaku dalam hal tersebut, bila ditanya oleh Abi Darda, kenapa boleh berlaku demikian ni? Jawab daripada Salman Al-Farisi, wahai sahabatku, pernah tak kamu mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna li rabbika alaika haqqa wa li nafsika alaika haqqa wa li ahlika alaika haqqa fa'ti kulla dhi nafsin haqqa, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saat ketika itu kata Salman Al-Farisi, wahai Abi Dzar, bukankah Rasulullah bersabda sesungguhnya bagi Tuhan kamu itu ada hak, bagi diri kamu juga ada hak, bagi ahli keluarga kamu juga ada hak, maka tunaikanlah hak masing-masing ketika itu. Inilah ciri sebagai seorang muslim. Betul. Bila Abi Dzar ketika itu dengar sahaja hal tersebut, maka berubah prinsip yang ada pada dirinya yang keterlaluan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pernah juga berlaku kepada seorang sahabat yang lain, antaranya iaitulah Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhuma. Jadi Usamah ibn Zaid pernah satu ketika
dia membunuh seorang lelaki yang mengucap 2 kalimah syahadah. Waktu itu dalam peperangan. Bila dibunuh lelaki tersebut, waktu itu dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah, aku menyaksikan bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Waktu bila ketika dia mengucap itu, iaitulah waktu ketika Usamah ibn Zaid ingin membunuh lelaki tersebut. Lantas dia mengucap. Bila hal tersebut dilihat oleh sahabat bagi tahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tanya, benarkah wahai Usamah kamu membunuh seorang tentera musuh dalam keadaan dia mengucap syahadah, menyaksikan bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah? Maka jawab daripada Usamah, benar ya Rasulullah. Kenapa kamu bunuh dia? Saya bunuh dia kerana dia waktu itu dia mengucap kerana dia takut dibunuh ketika itu ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mengatakan asyaqaqta batnah. Apakah kamu telah belah perutnya dan kamu ambil hatinya, lantas kamu melihat hatinya itu tadi dia berkata hanyalah berpura-pura semata-mata. Pada waktu itu Usamah ibn Zaid tidak mampu untuk memberikan jawapan. Sebab itu dalam Islam ni kita nak menghukum seseorang itu nahnu nahkum bizawahir. Kita menghukum secara zahir apa yang dilakukan, sementara perkara yang tidak dilihat itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yatawallas sarair. Jadi dalam hal tersebut maka itulah di antara salah satu cara dan kaedah ataupun peristiwa yang berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang soal ekstremis dalam agama. Dan soalan ketiga Ustaz, cara terbaik kita nak menunjukkan keindahan di hadapan masyarakat dan kawan kita yang non muslim. Baik, bagaimana cara yang terbaik? Tidak lain cara yang terbaik itu dengan kita memperlihatkan akhlak yang mulia di sisi mereka. Dalam Islam ni dia dibina dengan 3 perkara. Yang pertama Islam, yang kedua disebut dengan nama iman, yang ketiga namanya ihsan. Jarang di kalangan umat Islam kita ini mengambil ihsan itu dalam kehidupan mereka. Islam dah tunaikan, bila ditanya solat dah buat, puasa dah buat, itu dilaksanakan. Keimanan, keyakinan kita dengan 6 rukun iman itu sendiri bertapak dalam hati kita. Tapi bagaimana dengan soal ihsan? An ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu menyembah Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak melihat Allah, pasti dan yakin Allah melihat akan segala perbuatan yang kamu lakukan. Bila begitu keadaannya, maka apa sifat kita? Setiap perkara itu kita akan lakukan dalam keadaan ada adab-adabnya yang tertentu. Jadi sebab itu kalau kita melihat dalam sejarah kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam, contohnya apa yang berlaku kepada Zaid ibn Sa'nah, seorang ahbarul Yahud, salah seorang pendeta Yahudi. Dia memeluk Islam itu kerana akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu ketika Rasulullah ingin mendapatkan pinjaman daripada sahabat tak ada duit untuk memberikan pinjaman kepada Rasulullah. Zaid ibn Sa'nah yang duduk bersama dengan Nabi ketika itu, dia tengok Rasulullah ni nak minta pinjaman, lantas dia ada harta ketika itu diberikan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau kamu mahu silakan. Kamu nak ambil harta tersebut, silakan buat pinjaman, nanti kamu bayar sekian-sekian. Rasulullah kata tak apa, janji kita, saya akan bayar wang sekian banyak. Dan tiba-tiba sebelum sampai waktu yang dijanjikan, Zaid ibn Sa'nah datang. Waktu itu sahabat ramai. Dan pada saat yang serupa, Zaid ibn Sa'nah menarik baju Rasulullah dan mencekik. Rasulullah kata, wahai Muhammad, tolong berikan harta ataupun wang yang telah aku berikan pinjaman kepada kamu. Sayyidina Umar ada sebelah. Sayyidina Umar memang biasalah. Da'ani an adrib unuqah, itu adalah kalimah yang disebut oleh Sayyidina Umar. Dia kata, biarkan aku untuk membunuh lelaki tersebut. Maka Sayyidina Umar ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu minta kepada Sayyidina Umar, bagi tahu kepada dia, kalau nak meminta biarlah dengan cara yang baik wahai Umar, bukan dengan cara kamu nak membunuh dia wahai Umar. Jadi waktu itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Zaid ibn Sa'nah, saya akan bayar. Waktu itu Rasulullah minta kepada sahabat untuk memberikan bayaran. Jadi akhirnya pada saat ketika itu Zaid ibn Sa'nah dia kata, sebenarnya bukan itu yang aku mahukan, tapi sebaliknya aku nak supaya aku dapat melihat bahawa Rasulullah ini seperti mana yang ada di dalam kitab Taurah, di mana sifat pemaafnya itu melampaui daripada sifat kemarahan yang ada pada dirinya. Jadi akhlak itu mencerminkan kepada kebaikan dan akhirnya menyebabkan Zaid ibn Sa'nah, seorang pendeta Yahudi tadi, memeluk ajaran Islam itu sendiri. Dan kemudian yang keempat tadi, yang tertariknya bagaimana dengan peristiwa yang berlaku di bumi Palestin. Ada beberapa perkara sebenarnya yang perlu untuk kita perhatikan. Salah satu di antara hikmah berlakunya peperangan tersebut, Allah nak buka mata di kalangan masyarakat dunia yang ada, khususnya kepada bukan Islam, untuk melihat betapa kebaikan Islam. Di kalangan umat Islam yang terbunuh ketika itu, apa ucapan yang keluar daripada mulut mereka? Alhamdulillah, mereka ni saudara-saudara aku telah pun syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ucapan seumpama ini sehingga mengejutkan di kalangan non-muslim. Bila tengok sahaja,
ayahnya dibunuh, anaknya dibunuh, suaminya dibunuh. Subhanallah. Bagi mereka tak tergamak melihat hal tersebut, pasti mereka akan mencaci dan memaki orang-orang yang membunuhnya ketika itu. Tapi ucapan yang keluar daripada umat Islam ketika saat dibunuh, itulah ucapan alhamdulillah yang keluar kepada mereka. Mereka telah mendahului kami. Dan ramai di kalangan mereka bercita-cita untuk bersyahadah ataupun mereka ini terbunuh kerana semata-mata ingin mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan dibuktikan juga dengan hikmah berlaku di bumi Palestin tadi, menyebabkan ramai di kalangan non-Muslim itu dia berkeinginan untuk memahami apa itu Al-Quranul Karim, memahami Islam, sehingga ramai di kalangan mereka itu memeluk Islam kerana mereka memahami Islam bukanlah merupakan agama keganasan, tapi Islam merupakan agama kedamaian yang telah pun diatur dan disusun oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam tu agama indah, maka tunjukkanlah keindahannya melalui diri kita, bercakap sopan santun dan berwatakan dengan penuh akhlak yang mulia. Kita nak beralih ke soalan seterusnya. Menarik soalan ini datang dari sahabat kita Sahziatul Siddiq. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Bagaimana segelintir yang memanipulasi ayat-ayat Al-Quran mengatakan Islam ini agama keganasan, asyik dengan peperangan, sedangkan mereka tidak beramal dengan sepenuhnya dan mengambil sebahagian ayat Al-Quran sahaja. Bagaimana untuk berhadapan dengan situasi apabila ditanya soalan sedemikian agar kefahaman Islam ini agama keamanan dan meliputi keseluruhan dengan penuh kedamaian dan kebaikan? Mohon pandangan. Terima kasih kepada Sahziatul Siddiq atas soalan. Baik, terima kasih kepada Puan Sahziatul Siddiq atas soalan tersebut. Memang ada kelompok-kelompok yang disebut sebagai mutatarrifin ataupun istilahnya ekstremis kepada agama ini. Mereka memahami Islam itu dalam keadaan separuh sahaja. Ya, mengambil separuh dan meninggalkan separuh yang lain. Diambillah ayat-ayat yang membawa kepada keganasan. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum, ya, bunuhlah mereka di mana sahaja kamu menemui mereka, sebagai contohnya. Waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum, dan perangilah kamu di jalan Allah Subhanahu wa taala pada mereka yang memerangi kamu. Dalam Islam ni, kalau kita melihat pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tidak pernah mengajak umat Islam itu untuk berjuang dan juga berperang, membunuh orang lain. Itu semasa ketika baginda sallallahu alaihi wasallam menyebarkan dakwah di bumi Makkah. Dalam tempoh 13 tahun tidak ada unsur keganasan yang ditunjukkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya umat Islam yang ditindas. Mereka yang nak mengamalkan Islam, ya, dalam keadaan Saidina Umar sebelum mengenal Islam ketika itu, Sa'id ibn Zaid, salah seorang adik ipar kepada Saidina Umar ketika itu, ditampar kerana memeluk Islam. Begitulah yang berlaku kepada Fatimah, adik kepada Saidina Umar, ditampar ketika itu. Disebabkan kenapa? Kerana dia memeluk Islam. Itu kan adalah merupakan satu kesalahan ataupun satu jenayah yang dilakukan oleh mereka disebabkan tidak faham apa itu Islam. Dan begitulah yang berlaku kepada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya saya terlupa, ada seorang sahabat yang ketika itu diletakkan besi yang panas. Ya, dalam lebih daripada belasan kali yang diletakkan besi yang panas itu kepadanya disebabkan kerana memeluk Islam. Ya, ini di antara beberapa orang sahabat. Ada yang disula dan sebagainya hanya semata-mata kerana mengatakan Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa taala. Bila masa Islam mula untuk memerangi musuh yang lain, di saat ketika Islam itu ditindas. Dan seperti mana yang Allah sebut dalam surah Al-Mumtahanah pada ayat yang ke-8. Allah menyatakan dalam Al-Quranul Karim, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, la yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak pernah melarang kepada umat Islam. La yanhaakumullah. Terhadap siapa? Allah tidak melarang kepada umat Islam untuk berbuat baik kepada mereka yang tidak memerangi agama dan mereka yang tidak menghalau umat Islam daripada kampung halamannya untuk berbuat baik dan berlaku adil kepadanya. Dan sesungguhnya Allah suka kepada orang-orang yang muqsitin, mereka yang berlaku adil dalam kehidupan. Jadi jelas sekali daripada ayat itu mengajar kepada kita, Islam tidak pernah melarang untuk kita berinteraksi dan berhubung kepada mana-mana yang bukan Islam, dengan syarat mereka tidak memerangi agama Islam. Mereka tidak mengganggu Islam itu sebagai agama yang datangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak menghalau umat Islam itu daripada kampung halaman mereka. Jadi jelas sekali dalam Islam diberikan syarat. Maknanya Islam dia mempertahankan di saat ketika diperangi, barulah Islam ada tindak balas untuk mempertahankan hal tersebut. Jadi kesalahfahaman inilah yang berlaku di kalangan umat Islam disebabkan hanya memahami sebahagian sahaja daripada agama, tapi tidak memahami kepada keseluruhan agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian pada saat yang serupa,
di antara soalan yang dikemukakan bagaimana untuk berhadapan dengan situasi apabila ditanya tentang persoalan tersebut, tidak lain dengan cara kita memberikan kefahaman yang jelas kepada masyarakat tentang hal tersebut. Jadi maknanya tadi bila saya mengatakan bahawa ada dua perkara, sementara selain daripada itu, Islam mengajak untuk membawa kepada kedamaian, dan setiap kali sehinggakan Islam mengatakan bila kita bertemu dengan saudara kita pun senyuman yang diutarakan, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah, senyum kamu pada wajah saudara kamu itu adalah satu sedekah, diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, terlalu banyak ucapan. Membantu orang yang susah juga adalah merupakan perkara yang dituntut dalam Islam. Jadi apakah ia tidak membawa kebaikan? Jumpa saudara kita, apa yang kita berikan? Salam. Ucapan kesejahteraan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Afshus salama bainakum. Sebarkan ucapan salam di antara kamu. Sayyidina Abdullah ibn Salam dia tertarik dalam Islam itu sebab apa? Kerana Rasulullah ketika sampai di bumi Madinah, Rasulullah menyampaikan ucap tamanya sebagai seorang tokoh pimpinan. Apa ucapan? InsyaAllah nanti kita akan sambung sedikit lagi. Ustaz, kita nak dengarkan jawapannya, tetapi kita rehat seketika. Teruskan bersama dengan kami selepas ini dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kembali bersua dalam program Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita masih lagi membicarakan tentang topik ekstremis agama, dan tadi kita tunda tentang pencerahan berkaitan apakah yang menjadi tarikan kepada sahabat, antaranya Abdullah bin Salam. Persilakan Ustaz. Baik, para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah yang menarik berlaku kepada Abdullah ibn Salam. Abdullah ibn Salam juga di antara pendeta Yahudi yang terkenal. Orang-orang Yahudi yang berada di bumi Madinah, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraizah, mereka begitu memuliakan Abdullah ibn Salam. Bila ditanya siapa Abdullah ibn Salam, Ibnu Karim, wa ibnu akhin Karim. Dia adalah merupakan seorang anak yang mulia, dan bapanya juga adalah merupakan seorang yang mulia sebelum dia memeluk Islam. Jadi saat ketika itu Abdullah ibn Salam tengok apa yang Rasulullah nak sampaikan. Apakah Rasulullah suruh bunuh orang-orang yang berada di bumi Madinah yang belum lagi memeluk ajaran Islam, ataupun Rasulullah lakukan apa yang hendak dilakukan. Di antara ucap pertama yang Rasulullah sampaikan dalam hadis riwayat daripada Imam At-Tirmizi itu, Rasulullah menyatakan, ya ayyuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda ketika itu, afshus salam, sebarkanlah kedamaian, sebarkanlah akan ucapan salam. Assalamualaikum. Jumpa seorang, assalamualaikum. Bahkan orang Yahudi pun ketika itu memberikan salam kepada Rasulullah, Rasulullah jawab, tapi Rasulullah kata waalaikum saja dengan kalimah tersebut sebagai contohnya, sebab tidak didengari apakah salam ataupun assam yang diucapkan oleh mereka, sebab orang Yahudi ini memang benci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Maka dia akan menyebut kalimah assalam itu dengan ucapan assam. Assam itu artinya racun. Ke atas kamu itu racun. Lantas Rasulullah jawab juga apa yang diucapkan. Pertama, Rasulullah kata sebarkanlah kedamaian, ucapkanlah oleh kamu assalamualaikum. Kemudian yang kedua, wa at'imut ta'am. Tidak dikategorikan, Rasulullah tidak mengatakan wa at'imut ta'am alal mu'minin. Rasulullah tidak mengatakan bagi makan hanya pada orang-orang yang beriman, tidak. Rasulullah kata bagilah makan kepada seluruh manusia yang ada, mereka yang memerlukan makanan berikanlah kepada mereka. Subhanallah, tanpa meletakkan kepada situasi yang tertentu ataupun kelompok-kelompok yang tertentu. Dan kemudian yang ketiga, Rasulullah kata wasilul arham. Ingat dalam hidup ini eratkan hubungan silaturahim. Dan sebab itu ketika Rasulullah berada di bumi Madinah, apa yang Rasulullah buat? Diikat hubungan persaudaraan itu di antara golongan Muhajirin dan juga Ansar, seorang demi seorang, sehingga seorang sahabat yang disaudarakan dengan Sayyidina Abdul Rahman ibn Auf itu sanggup untuk menceraikan istrinya yang ramai itu, supaya Sayyidina Abdul Rahman ibn Auf tadi boleh mengambil salah seorang daripada istrinya. Nak harta silakan, saya ada harta ni, ambillah sebahagian daripada harta saya. Sampai tahap tersebut, yang memberikan gambaran betapa rapatnya ukhuwah bila seseorang itu memeluk ajaran Islam, yang selama ini berlakunya pergaduhan, pembunuhan. Contohnya apa yang berlaku di bumi Madinah, golongan Aus dan Khazraj, dalam tempoh 100 tahun lebih mereka ini berperang dan berjuang. Tetapi bila datang Islam, digabungkan dan dirapatkan hubungan sesama mereka.
Itu yang disampaikan oleh Nabi SAW. Dan kemudian yang keempat, Rasulullah mengatakan, wasallu bil lail, bangunlah di waktu malam dan laksanakan ibadah qiyamil lail. Kamu akan masuk dalam syurga itu dalam keadaan yang selamat, insya-Allah. Baik, jadi antara amalan yang paling mudah untuk kita buat adalah bagi salam, sebarkan salam kepada orang Islam. Mudah-mudahan menjadi doa sejahtera dunia dan sejahtera akhirat. Saya tertarik dengan soalan yang ditanyakan oleh sahabat kita Intan Zurina Abdul Razak. Assalamualaikum Ustaz, da'i dan warga tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Golongan pengebom berani mati atas nama perjuangan Islam, bagaimana mahu menjawab sekiranya ditanya mengenai isu ini? Terima kasih Ustaz. Terima kasih kepada Intan atas soalan. Baik, terima kasih kepada Puan Intan Zurina Abdul Razak. Kami dulu semasa berada di Mesir memang kami berhadapan dengan kes-kes seumpama ini. Dia disebut di dalam hukum yang diutarakan oleh para ulama dengan erti amaliyah al-istishhadiyah. Ya. Apakah amalan tersebut itu, apakah perbuatan pengebom berani mati itu diterima di dalam Islam ataupun tidak? Dan dia menjadi perbahasan di kalangan para ulama tentang persoalan tersebut. Ya. Tetapi dari sudut hukum yang asal ni, Islam tidak membenarkan kita membunuh diri kita. Seperti mana yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, wala tulqu biaidikum ila tahlukati wa ahsinu. Janganlah kamu melontarkan diri kamu itu kepada kerosakan dan lakukanlah kebaikan. Itu kes yang pertama. Al-Quran menyatakan demikian supaya kita tidak melontarkan diri kita ini kepada kebinasaan diri, apatah lagi membunuh diri. Yang kedua, ada kes yang berlaku semasa peperangan. Nabi SAW berjuang bersama dengan para sahabat. Salah seorang sahabat ketika itu cedera teruk. Jadi dia nak menyegerakan kematiannya ketika itu atas anggapan akan syahid bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia membunuh diri ketika itu. Dipotonglah urat yang ada kemungkinan ketika itu dan akhirnya terbunuh. Pada saat ketika itu Rasulullah kata huwa finnar. Dia berada di dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala kerana minta disegerakan kematian dalam peperangan tersebut. Itu berlaku. Maka dalil yang mengatakan tidak dibenarkan itu adalah seperti mana yang disebut oleh Al-Quranul Karim, termasuklah dengan hadis Nabi SAW. Ada ulama yang mengatakan boleh. Contohnya diambil ayat dalam surah At-Taubah ayat 111. Dalam surah At-Taubah itu Allah mengatakan innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaktuluna wa yuqtalun. Jadi Allah menyebut dalam ayat tersebut Allah membeli akan orang-orang yang beriman itu diri mereka, termasuklah dengan harta mereka. Mereka berjuang di jalan Allah, fayaktuluna wa yuqtalun. Mereka terbunuh dan mereka dibunuh. Jadi dalam ayat tersebut dinyatakan pendapat yang mengatakan dibenarkan itu adalah mereka yang berjuang tadi adalah kerana mereka menjual diri mereka kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun dalam hal tersebut, hukum asalnya itu tidak dibenarkan, melainkan jika sekiranya memang benar-benar berada dalam keadaan darurah. Umat Islam ketika itu sudah dikepung dengan musuh yang begitu ramai pada saat tersebut, dan pada saat yang serupa tidak ada jalan lain untuk mempertahankan diri melainkan dengan mengebom ataupun meletakkan dirinya itu dengan bom tersebut dan akhirnya mengebom pihak musuh yang berada ketika itu. Maka itu juga ada di antara ulasan yang diutarakan oleh para ulama dengan syarat ad-darurah tubihul mahzurat, saat ketika memang benar-benar mudarat. Jika tidak dilakukan demikian, dia akan memusnahkan umat Islam yang bilangan ramai ketika itu yang sedang dikepung oleh pihak musuh. Maka ketika itu ada di kalangan para ulama menyatakan demikian. Apapun daripada hal tersebut, dalam Islam tetap nyawa itu adalah di antara perkara yang begitu berharga dalam kehidupan ini, dan nyawa ini perlu untuk dipertahankan dan tidak dibenarkan untuk kita semudah-mudah dan sewenang-wenangnya melontarkan nyawa kita ini kepada kerosakan dan kebinasaan. Wallahu a'lam. Okey, kita nak beralih pula ke soalan yang lain dari Sal Rasid Cikci bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Mengapa Islam militan sering dikaitkan dengan keganasan? Mohon Ustaz perjelaskan. Terima kasih. # biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada yang bertanya. Baik, terima kasih kepada Puan Sar Rashid Cikci atas soalan tersebut. Mengapa Islam militan sering dikaitkan dengan keganasan? Satu soalan yang penting. Dah disebut dengan nama militan, Islam tidak ada militan, istilah militan itu. Tapi Islam itu adalah mudafi' Islam yang akan mempertahankan Islam itu sendiri. Jadi bila sebut sahaja demikian,
kerana mereka memperlihatkan mudahnya Islam itu dilabelkan dengan keganasan dan mudahnya mereka menghukum segala perkara-perkara yang dilakukan itu apabila dilihat sahaja zahir hadis tersebut mengatakan demikian, maka itulah yang diambil jalan untuk mereka menghukum dan menentukan seseorang itu sebagai insan yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa mudah? Disebabkan perbuatan yang berlaku pada diri mereka. Jadi kerana itu ada suatu kata-kata yang disebut oleh para ulama Dai Hakim. Seorang ulama dia kata apa? Waktu itu dia kata al-Islam mahjubun bi a'malil muslimin. Islam itu dihalang kerana perbuatan-perbuatan yang ditunjukkan oleh umat Islam itu sendiri. Disebabkan salah faham mereka itu kepada agama, maka lahirlah keganasan. Dan boleh berlaku keganasan ini juga antara puncanya kerana ketidakstabilan dalam sesuatu kehidupan, ketidakseimbangan, juga kadang-kadang berlakunya disebabkan politik yang berlaku ketika itu. Contohnya, mereka yang ditindas. Dan jadi hasil daripada penindasan yang berlaku dalam kehidupan, tidak diberikan hak yang sepatutnya mereka perolehi, maka akhirnya timbullah dan lahirlah kefahaman Islam yang singkat tadi dalam memahami bahawa Islam itu akan terus berada dalam keadaan tidak difahami dalam keadaan sebenar dan akhirnya membawa kepada keganasan tersebut. Itu yang timbul kadang-kadang ada orang dia mengambil harta orang lain. Sebab apa? Hidup kami tertindas. Kami tidak dapat hak tersebut dan tidak menjadi masalah kita mengambil harta orang lain, halal bagi mereka. Kenapa? Disebabkan salah faham dalam memahami agama itu sendiri. Allahu a'lam. Baik, jadi apa yang penting dalam kita nak menjadi golongan yang tidak ekstremis, perlu kita ada ilmu yang betul supaya tidak menjadikan kita golongan yang salah faham. Baik, kita berehat seketika, teruskan bersama dengan kami selepas ini di TV9. Pastinya, tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Bangun pagi makan pau, makan dengan Pak Malau. Dalam agama jangan melampau, nanti hidup kena pulau. Terima kasih kepada anda yang masih lagi bersama dengan kami hingga saat ini dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Kita masih lagi membincangkan topik berkaitan ekstremis agama. Kita nak terus meraihkan soalan-soalan pagi ini dan kali ini pula kita nak beralih ke Tuan Razali Ismail. Jom kita lihat soalannya. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta semua kru yang terlibat. Waalaikumsalam. Adakah pejuang-pejuang Islam yang memperjuangkan Islam dan negara mereka dari musuh-musuh Islam dianggap negara bukan Islam sebagai ekstremis atau radikal? Yang kedua, apakah Islam membenarkan golongan ekstremis atau radikal di dalam Islam dan apakah hukumnya di dalam Islam? Mohon perkongsian dari Ustaz. Terima kasih kepada Tuan Razali atas soalan. Baik, terima kasih pada saudara ataupun Tuan Razali atas soalan tersebut. Yang pertamanya, apakah pejuang-pejuang Islam yang memperjuangkan Islam dan negara mereka daripada musuh itu dianggap sebagai negara bukan Islam, sebagai ekstremis dan juga radikal? Pertama, dari sudut perjuangan Islam, jika mempertahankan negaranya daripada musuh Allah, maka itu sebenarnya adalah satu perkara yang dibenarkan. Bahkan dituntut di dalam Islam untuk mempertahankan negara tersebut. Seperti mana tadi saya nyatakan dalam surah Al-Mumtahanah, ada dua sebab kenapa Islam itu dibenarkan untuk memerangi musuh. Yang pertama, kerana mereka ini mengganggu akan agama Islam itu sendiri, mempertahankan agama Allah, dan kemudian yang kedua, di saat ketika mereka dihalau daripada kampung halaman tersebut. Jadi itu jelas sekali daripada surah Al-Mumtahanah. Sementara dalam surah Al-Hajj itu Allah mengatakan, kalau tidak silap ayat 39, Allah Subhanahu wa taala menyebut uzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Diizinkan kepada kamu itu untuk memerangi musuh. Yuqatilun uzina lilladzina yuqatalun. Diizinkan kepada orang-orang yang diperangi untuk memerangi musuh itu. Kenapa? Sebab mereka itu berada dalam keadaan dizalimi. Jadi saat ketika mereka berada dalam keadaan dizalimi, ketika itu mereka berusaha untuk mempertahankan negara Islam daripada diceroboh, maka itu adalah merupakan perkara yang dituntut di dalam Islam. Ada pun soal, Ustaz, di negara Islam itu sendiri tapi hakikatnya dia tidak mempertahankan ajaran-ajaran Islam, apakah perlu diperangi? Maka jawapannya sudah tentu haram, tidak dibenarkan. Jelas sekali daripada Al-Quran Allah menyebut
Ati'ullaha wa ati'ur rasul ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang yang beriman, taatilah kamu akan Allah, taatilah kamu akan Rasul, wa ulil amri minkum. Dan ulil amri, iaitulah mereka yang memerintah, yang menguruskan akan negara tersebut, itu juga diminta untuk mentaati selagi mana mereka tidak melakukan satu perkara yang membawa kepada kekufuran secara jelas. Contohnya katakan mereka ini mengarahkan supaya umat Islam jangan menunaikan solat. Solat itu tidak wajib. Sebagai contohnya, jangan melaksanakan segala ajaran-ajaran Islam. Sebagai contohnya, secara jelasnya begitu, barulah ada tindak balas daripada umat Islam itu sendiri. Tetapi selagi mana ia tidak membawa hal demikian, wajib untuk kita mentaati. La ta'ata li mahlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk, mana-mana makhluk yang membawa kepada maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, dalam bab tersebut, apakah Islam membenarkan golongan ekstremis ataupun radikal dalam Islam? Jadi, apakah Islam membenarkan untuk melaksanakan ataupun membuat satu perkara yang membawa kepada keganasan dalam Islam itu sendiri? Jawapannya tidak boleh. Kerana Islam itu adalah merupakan dinus salam, dia adalah merupakan agama kedamaian itu sendiri. Dan sebab itu dalam hidup ni bukan hanya sebadak kita melihat kepada peperangan sendiri, tapi kita melihat dalam kehidupan keluarga sendiri pun Islam tidak membenarkan untuk kita berlaku kezaliman dalam kehidupan tersebut. Bila kita letakkan diri kita sebagai seorang yang namanya khalifah ataupun yang namanya ra'in, sebagai seorang pemimpin, maka di sana ada tanggungjawab yang perlu kita laksanakan. Sebab itu dalam Islam, bila sebut sahaja sebagai seorang suami, suami bukan hanya sekadar duduk diam, dia ada tugasan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa sebagai contoh, bahawa lelaki itu banyak melaksanakan qawwam. Qawwam itu memberikan maksud sebagai orang yang banyak melaksanakan tanggungjawab ke atas wanita sebagai isterinya dalam kehidupan keluarga tersebut. Itu sebagai contoh. Sebab itu dalam bab ini kita perlu untuk memahami Islam, dia adalah merupakan agama yang perlu difahami secara total, secara keseluruhan, bukan hanya mengambil sebahagian sahaja daripada agama tersebut. Maka dengan sebab itu, Islam memang tidak membenarkan kepada melampau di dalam agama itu sendiri. Islam mengajak kepada unsur kesederhanaan, wasatiyah, yang telah pun dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 143 itu sendiri. Allahu a'lam. Baik, pentingnya kepada kita hari ini untuk mendapatkan pemahaman yang betul tentang agama Islam supaya kita tidak ke arah ekstremis. Kita nak beralih ke soalan Pak Suli Romli. Menarik soalan yang ditanyakan. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i yang dihormati. Waalaikumsalam. Apakah sebenarnya pegangan dan fahaman mereka yang digelar ekstremis agama? Dan apakah sebenarnya yang mereka perjuangkan, sedangkan Islam bukanlah suatu agama yang menyuruh umatnya ke arah keganasan? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Pak Suli Ramli atas soalan tersebut. Apakah sebenarnya pegangan yang dipegang oleh golongan ekstremis agama? Oleh kerana saya tidak masuk dalam kehidupan mereka, tetapi apa yang jelas daripada kefahaman yang kita lihat dari sudut ekstremis agama tadi, apa pegangan mereka? Mereka tidak ada pegangan yang tertentu. Hakikatnya mereka melihat kepada Al-Quran dan itulah yang difahami. Literal daripada ayat Allah Subhanahu wa taala itulah yang difahami oleh mereka, tanpa mereka melihat asbabin nuzul, sebab ayat itu diturunkan, di mana diturunkan ayat tersebut, bagaimana suasana yang berlaku. Penjelasan itu sudah diberitahu oleh para ulama berkaitan dengan hal tersebut. Mereka tidak melihat hal-hal tersebut, tetapi sebaliknya mereka hanya melihat literal kepada ayat suci Al-Quranul Karim tanpa penjelasan yang mendetail. Dan begitulah juga kepada hadis Nabi SAW. Tidak dilihat asbabil wurud, sebab ayat itu ataupun hadis-hadis tersebut dibawa oleh Nabi SAW. Latar belakangnya tidak difahami. Ya, benar, dalam hadis Nabi SAW, antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, Rasulullah menyebutkan ya ayuhan nas, wahai manusia, sesungguhnya aku tinggalkan kepada kamu, inni taraktu fikum lan tadillu abada, ya ma ini ta'samtum bih, kata Rasulullah dalam hadis riwayat daripada Imam Baihaqi, sesungguhnya aku tinggalkan kepada kamu dan sekiranya kamu berpegang kepadanya selama-lamanya kamu tidak akan sesat. Lan tadillu abada, apa dia? Kitab Allah wa sunnata nabiyih. Yang pertama iaitulah Al-Quran dan yang kedua sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenyataan itu betul. Al-Quran adalah panduan dalam kehidupan kita.
hadis Nabi SAW adalah panduan dalam kehidupan kita. Tetapi dalam bab nak memahami hal tersebut, dia tidak boleh difahami dengan hanya sekadar kita melihat hadis secara zahirnya, dan begitulah ayat suci Al-Quran secara literal, tapi ia memerlukan kepada kefahaman. Dan sebab itu dalam Al-Quran sendiri Allah mengatakan, kalau nak menjadi manusia yang terpandu hidupnya, bukan lihat kepada Al-Quran, fanzurul Quran ataupun faqra'ul Quran waqra'u hadisan Nabi sebagai contoh. Tak disebutkan demikian, tapi apa Allah kata dalam Al-Quran? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang alim, orang yang berilmu, jika sekiranya kamu tidak mengetahui. Saat ketika kita jahil, kita bertanya kepada ulama. Sebab apa kena tanya ulama? Itu juga penting untuk kita fahami. Kenapa? Sebab Rasulullah telah pun memberitahu dan mengingatkan kepada kita, al-ulama'u warasatul anbiya. Para ulama itu adalah merupakan warisan para nabi. Mereka tidak mewarisi harta yang dimiliki oleh para nabi, akan tetapi warasul ilm. Mereka mewarisi akan ilmu yang ditinggalkan oleh para nabiullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya mereka menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, berpandukan dengan manhaj yang telah disusun oleh para ulama dalam memberikan penjelasan berkaitan dengan hadis dan juga Al-Quran itu sendiri. Dan alhamdulillah di negara kita Ustaz, terlalu banyak tempat-tempat untuk kita mendapatkan ilmu, ada online, ada offline, untuk menjadikan kita manusia yang memegang dengan pemahaman yang betul. Saya suka dengan soalan yang ditanyakan oleh... Sebelum itu, Da'i, kalau saya boleh memberikan sedikit nasihat. Boleh, Ustaz. Dari sudut ilmu yang diambil, ya, kita dapati memang terlalu banyak ilmu-ilmu yang boleh kita ambil. Tapi pastikan, biarlah ilmu yang diambil itu berdasarkan kepada rujukan-rujukan, tanpa hanya sekadar kenyataan biasa daripada orang yang menyampaikan. Biarlah ilmu itu ada daripada mana sumber kitab-kitab yang diambil, untuk membolehkan kita dapat memahami Islam itu dengan kebenaran yang sahih, ataupun dengan suatu kebenaran. Wallahu a'lam. Baik. Kita nak beralih ke soalan yang ditanyakan oleh Nur Dahlia Biru. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bagaimanakah golongan ekstremis agama menolak hujah-hujah yang terdapat di dalam Al-Quran? Apakah tanggapan mereka terhadap junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang kedua, bagaimana untuk kita mengenali golongan ekstremis agama dalam kalangan masyarakat sekarang? Dan yang ketiga, apakah ancaman-ancaman yang dilakukan oleh golongan ekstremis kepada masyarakat bukan Islam dan mereka yang berminat untuk masuk Islam? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Nur Dahlia Biru atas soalan. Baik, terima kasih kepada Puan Nur Dahlia Biru atas soalan tersebut. Apakah hujah untuk menolak ekstremis dalam agama? Jadi jelas sekali bila sebut sahaja hujah itu terlalu banyak di dalam Al-Quranul Karim. Antaranya Allah sebut dalam ayat tadi saya nyatakan dalam surah Al-Anbiya ayat 107, Allah mengatakan wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutuskan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan untuk memberikan rahmat dan kasih sayang kepada seluruh makhluk yang berada di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Baginda sallallahu alaihi wasallam, jika sekiranya agama itu tidak diganggu, maka Rasulullah akan melakukan kebaikan kepada mereka. Sehingga kan dalam hadis Rasulullah pernah menyebut, man adzani zimmiyan faqad adzani. Barang siapa yang menyakiti kafir zimmi, zimmi ini mereka yang melakukan muahadah, ada perjanjian sebagai seorang yang akan turut serta untuk membantu kehidupan dalam sebuah negara itu sendiri. Jadi saat ketika itu tanpa memerangi Islam, maka mereka itu disebut dengan nama kafir zimmi. Rasulullah mengatakan barang siapa yang menyakiti non-Muslim zimmi, mungkin istilah kita begitulah, maka sesungguhnya siapa yang menyakiti mereka, mereka menyakiti akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai tahap tersebut baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan demikian. Dan kerana itu dalam interaksi kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah benarkan orang Yahudi nak duduk bersama dengan Nabi, silakan. Golongan munafik Sayyidina Abdullah ibn Ubay ibn Salul yang ketika itu jumpa dengan Rasulullah duduk, bukan Rasulullah tidak tahu, Rasulullah tahu. Wahyu telah pun sampai kepada baginda sallallahu alaihi wasallam tentang hal tersebut, tapi Rasulullah tetap melihat kepada zahir yang ada pada diri mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermuamalah dan berinteraksi kepada mereka itu secara zahir. Ya, jadi itu di antara beberapa perkara-perkara yang penting untuk difahami. Saya kira itu di antara perkara yang boleh kita maklumkan, insya-Allah. Baik, kita nak sambung mendengarkan jawapannya setelah berhenti rehat. Rehat seketika, teruskan bersama dengan kami selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami. Alhamdulillah, pejam celik kita sudah pun berada di penghujung rancangan Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru, banyak yang telah dikongsikan oleh Ustaz kepada kita, mudah-mudahan menjadi pedoman dalam kehidupan. Kita nak teruskan dengan soalan yang ditanya oleh Nur Dahlia Biru tadi tentang antaranya apakah tanggapan mereka terhadap junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ustaz. Baik, Puan Nur Dahlia Biru di antaranya menimbulkan soalan apa tanggapan mereka itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanggapan mereka itu serupa dengan tanggapan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda adalah merupakan nabi yang terakhir yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cumanya tinggal lagi dari sudut kesempitan mereka itu memikir ataupun sempitnya mereka berfikir tentang Rasulullah sehingga akhirnya mereka mengatakan bahawa apa yang Rasulullah tidak lakukan itu jangan dilakukan. Ya. Sedangkan dalam Al-Quran sendiri mengajak kepada kita ini memang kita laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, dan juga meninggalkan apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sahaja. Adapun apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah tidak bermakna haram. Dalam Islam ini banyak sebab-sebab yang tertentu kerana melihat perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contohnya, sebuah kitab yang dikarang oleh Syekh Abdullah Al-Ghummari rahimahullah. Nama kitab tersebut Husnut Tafahumi fid Darki li Mas'alati Tarki. Saya tertarik dengan apa yang diutarakan ketika mana ada orang yang mengajukan soalan. Rasulullah tak buat, jangan dilakukan, maka itu adalah haram dari sudut hukum. Mudah kita meletakkan hukum tersebut. Sedangkan tidak begitu yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 6 sebab ada kalanya perkara tersebut itu Rasulullah tidak lakukan. Tapi sahabat bila lakukan tidak menjadi masalah. Contohnya Rasulullah tidak memakan daging dhab. Bila sahabat tanya apakah haram? Haramun hadza ya Rasulullah, apakah haram? Rasulullah kata tidak. Ya, dia bukanlah haram, akan tetapi Rasulullah tidak ingin ataupun tidak terasa ada keinginan untuk makan. Ya, lawyer ketika Rasulullah nak makan akan makanan tersebut. Itu sebagai contohnya. Ada kalanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lakukan itu kerana sifat rahmat Rasulullah kepada umatnya. Contohnya dalam peristiwa solat tarawih yang dilaksanakan oleh Rasulullah hanya hari pertama, hari kedua, hari ketiga, selebihnya itu dibiarkan kepada jemaah untuk melaksanakan. Bila ditanya, ya Rasulullah, kami menunggu-nunggu kehadiran kamu. Jadi Rasulullah kata, inni ahsya, aku takut nanti antufrada alaikum, nanti diwajibkan solat tarawih itu kepada kamu, lantas kamu tidak mampu untuk melaksanakan ibadah solat tarawih. Lantas Rasulullah tidak melaksanakan solat tarawih berjemaah ketika itu. Subhanallah. Jadi apakah kita buat solat jemaah daripada hari yang pertama sampai hari yang ke-30 itu haram? Jawapannya tidak. Tidak ada ulama yang mengharamkan tentang hal tersebut, sedangkan Rasulullah tidak melakukan hal demikian. Dan ada kalanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lakukan kerana ingin menjinakkan hati orang-orang yang baru memeluk ajaran Islam. Ketika itu Rasulullah pernah berada di Makkah. Rasulullah kata kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, kalaulah tidak kerana haditha qaumi, kalaulah tidak kerana barunya kaumku ini memeluk ajaran Islam, nescaya aku akan hancurkan Kaabah dan aku akan bina seperti mana binaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Pintu Kaabah bukan berada di atas. Pintu Kaabah itu hakikatnya dia berada di bawah. Tetapi pada saat ketika itu Rasulullah tidak lakukan disebabkan nanti ramai di kalangan golongan musyrikin yang ketika itu memeluk ajaran Islam akan kembali kepada agama yang asal. Lantas Rasulullah tidak melaksanakan. Jadi dalam hal demikian itu, maka kita tidaklah mengatakan bahawa apa yang ditinggalkan tidak dilakukan oleh Rasulullah bermakna haram untuk dilakukan, tapi atas dalil dan juga dasar yang khusus ataupun umum daripada dalil yang ada itu dipergunakan untuk menentukan haluan dan juga perjalanan dalam kita melaksanakan kehidupan ini. Ya, itu di antara cabaran ataupun antara perkara yang boleh kita perhatikan tanggapan mereka itu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan soalan terakhir Ustaz tentang ancaman. Apa ancaman mereka? Ya, golongan ekstremis agama ini ancaman terhadap masyarakat bukan Islam. Apa ancamannya? Menyebabkan non-Muslim itu memandang Islam itu sebagai agama yang membawa kepada keganasan. Betul. Membawa kepada kekurangan. Tidak ada kebaikan pada Islam itu sendiri. Islam adalah merupakan agama yang menyusahkan dalam kehidupan mereka. Maka itulah yang akan timbul bila mana mereka melihat golongan ekstremis agama ini mendominasi ataupun mereka ini yang menentukan dari sudut hukum-hukum dalam Islam itu sendiri. Sehingga akhirnya Islam tidak akan terbina dan Islam tidak akan tersebar di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Okey, tadi kita ada menyebut tentang satu sifat dan perangai suka mengkafirkan seseorang. Ada soalan yang ditanyakan berkaitan mengkafirkan ini datang dari sahabat kita Sirna. Assalamualaikum Ustaz Firdaus Subhi, Da'i Hakim dan penonton
setia tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Adakah gejala suka mengkafirkan, membid'ahkan dan menuduh orang lain sesat satu bentuk ekstremis? Yang kedua, bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdepan dan menangani isu ekstremis agama ini? Terima kasih kepada Sirna atas soalan. Baik, terima kasih kepada Puan Sirna atas soalan tersebut. Apakah perkara yang berkaitan gejala suka untuk mengkafirkan dan membid'ahkan itu adalah merupakan salah satu ciri-ciri ekstremis dalam agama? Jawapan bertanya kepada saya, maka jawapannya ya. Ya, kita mudah untuk mengkafirkan itu adalah salah satu di antara ciri yang akan kita lihat daripada kalangan golongan orang yang melakukan ataupun melampau di dalam agama itu sendiri. Jadi memang itu di antara ciri tersebut disebabkan salah faham mereka dalam memahami dan menanggapi agama Islam itu sendiri. Kemudian yang kedua, perkara yang berkaitan bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangani mereka, tidak lain dengan nasihat dan juga dengan perbuatan yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasihat contohnya apa yang berlaku kepada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang berlaku tadi, Usamah ibn Zaid. Rasulullah bagi nasihat. Betul. Apakah kamu melihat akan apa yang ada ketika itu menyebabkan Sayyidina Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhuma tak mampu untuk memberikan jawapan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bila Rasulullah meminta untuk melihat hati si kafir yang tadi baru sahaja mengucap 2 kalimah syahadat tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga nasihat Rasulullah berikan kepada Abi Dzar. Abi Dzar ni seorang sahabat yang Allah berikan ketampanan, kuat beribadah pada Allah. Tapi dari sudut pemikiran idea yang ada pada Sayyidina Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu ini, Sayyidina Abi Dzar ni dia tidak mampu untuk memberikan pandangan-pandangan yang bernas. Yang boleh mampu untuk memberikan pandangan yang bernas itu Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Jadi akhirnya asyik-asyik pandangan Bilal sahaja yang diterima. Bila diberikan pandangan, sahabat tidak menerima. Apa yang dikatakan kepada Bilal bin Rabah, ya ibna Sauda, kamu ni adalah merupakan anak yang warna hitam, ibu kamu pemwarna hitam. Dicaci akan Bilal bin Rabah ketika itu. Jumpa Rasulullah, Sayyidina Bilal beritahu kepada Rasulullah, Rasulullah panggil Abi Dzar, akhirnya Rasulullah bagi teguran. Ya, innaka mru'un fikal jahiliyah. Kamu ni seorang yang jahil wahai Abi Dzar. Dalam ciri-ciri kejahilan itu ada pada diri kamu, sehinggalah akhirnya menyebabkan Abi Dzarrin itu menyesat. Maka sebab itu dalam Islam ini mengajar kepada kita berikan nasihat atas kesilapan seseorang itu di saat ketika mereka berhadapan dengan masalah-masalah yang ada ketika itu. Dan yang kedua, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan? Rasulullah menunjukkan akhlak yang baik. Ya, contohnya ada seorang lelaki yang ketika itu kencing di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kita kata juga dari surah hal tersebut Sayyidina Umar, pada saat ketika itu Sayyidina Umar mengatakan biarkan aku bunuh sahaja lelaki tersebut. Akhirnya Rasulullah kata biarkan. Ketika itu Rasulullah tunjuk akhlak yang baik. Rasulullah senyum dan akhirnya Rasulullah memberikan teguran sedikit kepada lelaki tersebut dan akhirnya dia memeluk ajaran Islam dan menerima nasihat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik Ustaz, alhamdulillah kita sudah berada di penghujung rancangan Tanya Ustaz. Kesimpulan sebagai penutup program kita pagi ini. Secara kesimpulannya, para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah, bagi mengelakkan berlakunya ekstremis dalam agama, yang pertama Islam mengajak kepada kita untuk menuntut ilmu. Tuntutlah ilmu, dampingilah para ulama, duduk bersama dengan mereka dan pastikan jangan memilih seperti mana yang disebut oleh Imam Malik, jangan pilih ulama ataupun ahli untuk mendapatkan ilmu itu daripada 4 golongan manusia. Yang pertama, jangan ambil ilmu itu la ta'khudhu al-ilma, jangan kamu ambil ilmu itu pertama daripada kalangan safih, orang yang bodoh, yang maklum bisafahatihi, yang memang dapat dilihat tentang kebodohannya. Bercakap semua mengikut keinginan ataupun apa yang dia rasa nak bercakap, dia bercakap. Kemudian yang kedua, jangan ambil ilmu itu daripada kalangan ashabil hawa ataupun orang yang mengikut hawa nafsu dalam kehidupannya. Semuanya berdasar keinginan yang dia mahukan, diambil ilmu tersebut maka tidak dibenarkan. Dan yang ketiga, jangan ambil ilmu daripada kazab, orang yang suka menipu, sikit-sikit menipu, bergurau menipu, apapun perkara menipu belaka dalam hidupnya. Itu kata daripada Imam Malik. Walaupun dia kata tidak menipu kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak pernah bercakap berbohong dengan hadis, tapi hidupnya memang suka untuk menipu. Dan akhirnya yang keempat, jangan ambil daripada seorang ahli ibadah yang tidak mengenali hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu juga di antara perkara dan nasihat yang ditimbulkan. Mudah-mudahan ilmu yang kita perolehi ilmu yang bermanfaat dan memberikan kebaikan di dunia dan juga di hari akhirat. Dan jemput doa ringkas Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma
Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada ustaz yang sudi berkongsi ilmu dengan kita pagi ini. Islam itu agama indah, Islam itu agama mudah. Pegangan ekstremis membawa pada hidup kelak tidak terarah. Saya Da'i Hakim, senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.